Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Hujan baru berhenti, langit semakin cerah walaupun dah 5.30. Okey, berkongsi sedikit tentang penyediaan item-item untuk kajian tinjauan survey bagi satu kaji selidik. Ada beberapa perkara yang anda kena faham dahulu kenapa kita menggunakan questionnaire. Okey, questionnaire adalah satu alat pengukuran untuk kita mengukur sesuatu psikometrik. Okey, contohnya nak ukur persepsi, nak ukur ke satisfaction, agreement, pengetahuan, kemahiran ya. Kertas ujian yang mengandungi soalan objektif MCQ juga adalah seperti satu questionnaire sebab sifatnya mengukur dan dia menggunakan skala interval, okey, dengan skala ratio dengan true score. Jadi itu adalah persamaan. Bila kita menggunakan questionnaire, sebenarnya kita ingin mengukur sesuatu. Jadi bila kita sediakan soalan MCQ, kita ada pilihan jawapan pada skala true score. Okey, sama juga seperti kita menyediakan questionnaire untuk mengukur kepuasan, kepersetujuan, kita juga mempunyai skala, tapi maybe dalam bentuk interval ataupun bentuk ordinal. Tetapi kesemua itu adalah alat ukur. Jadi alat ukur mesti ada dua syarat utama. Pertama, ia mestilah valid, iaitu mengukur apa yang hendak diukur. Satu, instrumen tidak berguna kalau dia tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur. Okey ya. Itu pertama. Dan selalunya diserahkan kepada expert untuk menilai secara subjektif adakah questionnaire dengan item-item tadi itu mengukur konstruk-konstruk yang telah dinyatakan dalam questionnaire tersebut dan adakah dia boleh mengukur dengan baik. Okey ya. Kemudian ia mestilah reliable. Bermakna sekali kita ukur dan kalau kita gunakan alat pengukuran yang sama kepada kelompok yang sama, ia sepatutnya memberikan jawapan yang sama secara teorinya. Jadi baru alat itu dikatakan alat yang reliable, boleh dipercayai. Okey, kalau kita bagi dia kali pertama, dia memberikan jawapan katakan 2 ataupun 1. Kita bagi pula kali kedua selepas beberapa minggu, oleh kerana item tu confusing sikit, maka dia beri jawapan 4 dan ataupun 5. Jadi itu bukan alat ukur yang reliable. Jadi dua elemen pertama yang perlu diambil kira adalah menyediakan konstruk-konstruk yang mengukur apa yang patut diukur, yang disahkan oleh secara simpelnya oleh expert. Dan apabila kita membuat pilot test, kita melihat kebolehpercayaannya. Selalunya kita menguji Cronbach alpha, konsistensi. Okey, seseorang itu menjawab, katalah dia menjawab soalan bersetuju, okey, kepada satu elemen dalam item tersebut, maka dia akan menjawab bersetuju kepada item-item lain yang mengandungi elemen yang sepatutnya responden memberikan persetujuan. Okey, dengan itu dia dikatakan sebagai konsistensi berlaku ya. Itu syarat yang perlu dipatuhi terlebih dahulu. Dan syarat yang ketiga, itu syarat questionnaire keseluruhan, iaitu 2. Okey, syarat sebagai satu instrumen. Tetapi sekarang kita melihat pula syarat nak membina item yang dikatakan mengukur apa yang sepatutnya diukur. Okey, ciri-ciri item itu banyak. Salah satu yang saya nak masukkan dalam video ini sebagai pengenalan adalah bersifat objektiviti. Item yang kita rangka itu mesti objektif. Bermakna kita mesti merangka item ini dulu sebelum kita bagi kepada expert untuk disahkan, untuk divalidationkan. Okey ya. Maknanya membina item itu mestilah item yang objektif. Apa makna item yang objektif? Sama seperti kita buat soalan objektif kan, dia mesti satu jawapan yang betul ataupun satu jawapan yang terbaik. Okey ya. Kalau dalam konteks kita menguji kepengetahuan,
maka satu jawapan yang paling tepat, yang paling betul, yang terbaik untuk pengetahuan itu. Maka semua orang mesti mendapat jawapan yang sama. Tetapi untuk mengukur sesuatu yang berkaitan dengan diri responden, okey, item yang objektif adalah item yang mengukur apa yang sepatutnya diukur kepada diri responden tersebut. Okey, kalau responden tu suka makan durian, mesti dia menjawab 5 ataupun 4, sangat setuju ataupun setuju. Kalau dia tidak suka, maka dia jawab tak setuju ataupun sangat tidak setuju. Dia tidak boleh berlaku sebaliknya. Okey, jadi katalah kita bertanya item. Item yang objektif itu mesti item yang difahami secara yang sama oleh semua orang walaupun jawapannya berbeza-beza. Jawapannya mesti satu kepada setiap individu. Okey, seperti yang saya sebut tadi. Sebagai contoh mudah. Kalau kita tanya soalan, adakah saya suka buah durian? Maka secara objektif, secara jelas orang semua faham. Orang yang suka durian akan kata setuju, orang yang tak suka durian kata tidak setuju. Orang yang maybe sekejap suka, sekejap tak suka, maybe meletakkan skala di tengah-tengah. Okey. Jadi itu soalan yang objektif. Semua orang memahaminya dengan cara yang sama, tetapi jawapannya berbeza-beza, tetapi mesti satu jawapan yang berkaitan dengan diri empunya responden. Kalau kita tanya soalan, saya suka buah rambutan dan juga buah durian. Okey, maka soalan itu tidak objektif. Kenapa? Kerana dia tidak mengukur satu perkara yang boleh memberikan satu jawapan kepada setiap responden. Ada responden yang suka durian, okey, tapi tak suka rambutan. Dia nak kata sangat setuju, dia tak suka rambutan. Dia nak kata tidak setuju, dia suka durian. Jadi dia akan confuse. Jadi soalan macam tu tidak mengukur apa yang sepatutnya ada kepada diri setiap responden. Okey, maybe ada responden yang suka kedua-duanya, tak adalah masalah, ataupun ada responden yang tak suka kedua-duanya, tak ada masalah. Tetapi ada responden yang tidak seperti itu, menyebabkan item itu tidak mengukur apa yang sepatutnya ukur. Apatah lagi sekiranya soalan tu berbentuk terlalu umum. Saya suka buah-buahan tempatan. Ini menyebabkan semua orang akan menjawab setuju ataupun tidak setuju, sedangkan itu tidak menggambarkan diri responden tersebut. Maybe dia suka satu buah. Okey, so dia kata setuju. Okey, maybe dia suka 5 buah, dia kata setuju. Maybe dia suka 3 buah, dia kata setuju. Ada yang tu tak suka satu buah, dia kata tidak setuju. Jadi jawapan itu tidak reflect kepada diri responden itu, maka soalan itu tidak bersifat objektif. Jadi itu saja permulaannya perbincangan kita. Saya akan sambung lagi selepas ini. Okey, saya ulang semula. Soalan ataupun item yang dibina untuk satu kaji selidik adalah item untuk mengukur sesuatu yang ingin diukur, maka keseluruhan instrumen tersebut, kaji tersebut mestilah instrumen yang valid. Dia mengukur apa yang patut diukur. Syarat pertama mesti valid. Syarat kedua dia mesti reliable, iaitu mengukur secara konsisten, okey, kepada kelompok yang sama. Okey, itu dia punya maksud dia. Okey, yang pertama tadi kita mendapat nilai secara subjektif daripada expert. Reliability kita boleh mendapat nilai secara numerical, data daripada Chromebug Alpha sebagai contoh. Okey, dan satu lagi syarat tambahan untuk item. Tadi untuk instrumen itu secara keseluruhannya mesti valid dan reliable. Sekarang ni untuk item. Bila kita nak mula membina item, syarat pertama item mestilah objektif. Apa maksud objektif? Hanya satu jawapan saja reflect pada setiap diri individu responden. Kalau responden baca soalan tu dia tak suka, dia jawab tak suka. Kalau dia memang suka, dia baca item itu, dia jawab suka. Kita tak mahu bila dia baca item tersebut, dia pun tak pasti nak jawab suka ataupun tak suka. Yang itu dikatakan tidak objektif.
banyak soalan-soalan yang ada perkataan dan, kan? Saya suka A dan B. Kerjaya saya mencabar dan menarik. Itu kedua perkara yang tidak sepakat. Ada yang boleh bertentangan, tapi banyak dilakukan oleh postgraduate. Saya pun tak faham kenapa selepas melihat soalan itu kita pun boleh tahu soalan ini tidak akan mengukur secara objektif, tetapi digunakan juga. Okey, menyebabkan saya merasa hairan yang teramatlah sangatnya. Apapun, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you. Bye bye.